apa dia ni, live streaming. Ya. Baik, berkenaan dengan manuskrip Melayu ini, kita kira beginilah. Cara mudahnya, apabila Islam ini datang, kan? Islam ini datang ke tanah Melayu, masyarakat Melayu ini dah pun ada dia punya apa kita panggil cara pengajian dia terhadap tradisi yang terdahululah. Okay, penulisan manuskrip Melayu sebenarnya ada kaitan yang rapat dengan sejarah bahasa Melayu. Hasil kajian awal terhadap bahasa Melayu mendapati bahawa ia telah digunakan secara meluas pada zaman Hindu dan Buddha, maknanya pra-Islam lah, kan. Kalau Islam datang ke Nusantara ni bila? Kalau di Kelantan berdasarkan kepada penemuan wang shilling mata wang Al-Julus Kelantan yang bertarikh 1057 Masihi dan prasasti atau batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi. Bermakna itu di Semenanjung lah, dan di Sumatera lebih awal lagi. Kan? Baik. Jadi ia digunakan sebagai bahasa pengajaran di pusat-pusat pengajian Hindu Buddha lah, kan, pusat-pusat pengajian Buddha di Sriwijaya pada masa itulah yang menggunakan yang mengajar bahasa Sanskrit dan juga falsafah. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Melayu tadi itu agak terhad ataupun terbatas kerana monopoli dan juga dominasi bahasa Sanskrit dan bahasa Jawa kuno. Bahasa Sanskrit dan bahasa Jawa kuno, dia ada tulisan apa dia panggil Palawa dan Kawi, kan. Kalau macam kita lah, kita bahasa Melayu tulisan Jawi dan tulisan Rumi, kan. Okey, jadi terhadap bahasa-bahasa serumpun yang lain, sementelahan pula tidak ditemui sebarang bukti ataupun artifak peninggalan lah, bukti yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kesusasteraan, yakni bahasa penulisan pada ketika itu. Namun selepas kedatangan Islam, bahasa Sanskrit dan bahasa Jawa kuno mula ditinggalkan dan masyarakat yang menerima Islam itu mula beralih kepada bahasa Melayu, dan secara pelan-pelan tulisan yang sama ada Palawi dengan Palawa dengan Kawi tadi itu dan bahasa Melayu menyerap masuk unsur tulisan Arab, kan, dengan menambah 5 konsonan. Kan, 5 konsonan ca, ja, ga, nya dan apa satu lagi? Pa, pi, kan. V ni video ni tak ada lagi, video ni baru. Baik. Kesusasteraan Melayu telah berwujud setelah perkembangan Islam di alam Melayu sekitar abad ke-11 dan sampai ke-16 Masihi. Ini zaman awal. Dan ia hanya wujud secara lisan. Kita maklum bahawa penyampaian ilmu disampaikan secara verbal, secara lisan, kan, secara lisan lah, sebab dari sudut literasi ataupun kesedaran ataupun orang yang boleh membaca menulis ni tak ramai. Pelan-pelan lah, ini biasa yang berlaku dalam mana-mana masyarakat. Kemudian barulah muncul tulisan Jawi, okay, kemudian ditulis, disalin kitab-kitab yang berunsur agama. Kitab yang mula ditulis ialah kitab yang menerangkan perkara asas dalam Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam. Ini biasalah, kan, perkara asas. Bayangkan pada masa itulah mana masyarakat pada masa itu, tuan-tuan.
Kemudian berkembanglah kepada doa, kisah para nabi. Lepas tu okey kan, yang asas ni lepas pada tu okey ada step sikit, kemudian kitab hukum hakam yakni fiqh, cerita tafsir Quran. Masuklah juga cerita hakayah ki hikayatan, hikayat. Hikayat. Nabi ni macam-macam lah. Kalau tuan-tuan tarik saja Malay folk ataupun kesusasteraan Melayu ataupun hikayat Melayu ke apa ke yang suatu dengannya, dia akan keluarlah sebaris nama kan, hasil karya pelbagai bentuk. Saya akan sentuhkan secara secara simple lah di sini. Hikayat Nabi Muhammad, hikayat Nabi Bucukur, hikayat Nabi Yusuf dan juga cerita-cerita pahlawan Islam yang lain. Baik. Seorang sarjana Inggeris, R.O. Winstead. Ini biasa orang kita kenal lah nama dia ni. Ada nota kaki di bawah itu, boleh dibaca. Dibahagikan kepada kesusasteraan Islam ini kepada 3. Yang pertama, legend. Kita pun sebutlah legenda. Apa makna legenda? Kan? Ialah ada bawah itu, nota kaki itu boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Iaitu pertama, cerita berkaitan dengan tokoh sebelum Islam. Ini kita dah bincang sebenarnya kan dalam konteks Israeliat, al-umamus sabiqah, umat-umat yang terdahulu kan. Kalau dalam konteks yang kita bincang dan ada disebutkan dalam Al-Quran, malah penulis-penulis moden seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi pun ada menulis berkenaan dengan kisah umat yang terdahulu. Kalau ulama dulu seperti Qasasul Quran oleh Imam Ibn Katsir dan lain-lain lah. Baik, ini cerita nota kaki di bawah ini. Okay, nota kaki di bawah ini ada 4 bahagian. Cerita berkaitan dengan tokoh sebelum Islam seperti hikayat Zulkarnain, hikayat Amir Hamzah, hikayat Sultan Ibrahim, Sultan Ibrahim Adham. Ini tokoh tasawuf. Yang kedua ialah cerita tentang Nabi Muhammad, keluarga dia, seperti hikayat Nabi Bercukur, hikayat bulan berbelah. Kalau tuan-tuan refer kepada hikayat ataupun yang ada di Indonesia sana tu, lagi banyak hikayat. Dia tak sebut bulan, disebut bula. Adalah kan. Saya pun ada kajian yang tersebut tadi tu. Hikayat Nur Muhammad dan yang lain-lain. Yang ketiga ialah hikayat mengenai orang yang sezaman dengan Nabi seperti Muhammad Hanafiah, Tamim Ad-Dari. Kan, ini adalah karya saduran dan lain-lain. Dan yang keempatnya ialah hasil-hasil yang dicampur dengan keadaan setempat seperti hikayat Raja Khandaq, hikayat Raja Lahak dan sebagainya lah. Baik. Ini mungkin Ustaz Zaharuddin ada explain lah kan, cerita berkenaan dengan hikayat-hikayat Melayu lama ataupun manuskrip lama ini. Baik. Jadi cerita berbingkai dan juga buku Ketatanegaraan boleh refer lah. Kebanyakan sastra Islam dihasilkan ada beberapa jenis. Yang pertama ialah saduran. Yang keduanya terjemah. Yang ketiga karya asli. Kan? Ada tak sini. Jadi 3 jenis lah biasa. Yang pertama ialah terjemahan. Terjemah exactly. Yang kedua saduran, ambil idea. Yang ketiganya ialah karya asli. Baik, daripada kita Arab tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tulis Jawi lah pada masa itu. Dan bahasa yang sama, cerita-cerita berkaitan Israeliat ini tersebar dalam penulisan kitab tadi, termasuklah dalam manuskrip Melayu. Dan antaranya ialah yang maksudnya ialah kisah. Cerita-cerita inilah. Baik. Kita tengok kepada kemasukan Israeliat dalam manuskrip Melayu. Kita dah bincang ke awal perbincangan kita ataupun pengajian kita tentang ancaman bahaya Israeliat ini, bagaimana Israeliat itu masuk ke dalam kitab tafsir. Kan? Masuk ke dalam kitab tafsir ataupun juga bagaimana Israeliat ini mula berkembang. Kan? Antara yang kita dapat tahu selain daripada tokoh-tokoh pendeta agama Yahudi dan Nasrani yang peluk Islam kan, Ubay
Ka'ab bin Al-Ahbar, kan, Wahab bin Munabbi, Abdullah bin Salam, kan, Ibnu Jurayj dan sebagainya. Dan juga ikon dalam kalangan sahabat yang menjadi rujukan kisah-kisah ini, yang mana mereka juga tadi ada bertanya, kan, kepada apa panggil bekas pendeta Yahudi Nasrani yang peluk Islam tentang kisah-kisah tertentulah, kan. Dan daripada situ tafsir saya paparkan, mungkin tuan-tuan yang dah join ke awal lagi akan ingat bahawa tafsir-tafsir awal, mana perkembangan penulisan tafsir dan juga mula masuk riwayat Israiliyah ini ke dalam kitab tafsir, ya, kan. Pada kurun ketiga dah ada dah sikit-sikit, kan. Cuma kurun keempat seperti dalam tafsir At-Tabari, kan, beliau meninggal 310 Hijrah. Maka daripada situ tu, kan, sebagai apa kita panggil sebagai penanda aras, boleh dikatakan bermulanya kemasukan secara nak kata rasmi itu tidaklah, kan, besar-besaran lah isu ataupun kisah Israiliyah ini ke dalam kitab-kitab tafsir. Baik, jadi dalam konteks kemasukan Israiliyah ke dalam manuskrip kesusasteraan Melayu ini, yang pertama ialah hubungan antara Arab dengan Parsi. Arab Parsi ini dengan masyarakat Melayu, kita pun tahu bila kita baca sejarah, kan, hubungan dengan masyarakat Melayu dah pun bermula sebelum kedatangan Islam lagi, kan. Jadi mereka ni datang ke alam Melayu untuk tujuan perdagangan, kan. Mereka datang ke tanah Melayu untuk tujuan perdagangan. Kita maklumlah juga di tanah Melayu ada kapur barus, kan. Ada kapur barus. Jadi sebahagian daripada orang di Middle East, termasuklah juga di Parsi, kan, datang ke tanah Melayu atau Nusantara ini untuk tujuan perdagangan. Dan pada masa yang sama mereka berdakwah dan mengembangkan bahasa dan sastra mereka. Maknanya ini cerita yang belum Islam, kan. Baik. Sama lah juga kalau kita dalam konteks Inggeris pun, Inggeris datang, dia bawa cerita dia, John of Arc-nya, kan, dan sebagainya lah. Baik, mereka menjadikan pelabuhan. Mereka menjadikan pelabuhan, makna kita ambil, okey, siapa, Melaka lah contohlah sebagai tempat pusat menyebarkan dakwah mereka dengan menetap di pelabuhan tadi untuk tempoh tertentu. Dan kita juga maklum tuan-tuan, nak belayar dia kena tengok angin, kan. Jadi masa menunggu itulah mereka mula baca hikayat, mula membaca hikayat cerita. Oleh itu permintaan terhadap hikayat bertambah dan terdapat banyak usaha penterjemahan dan penulisan. Penterjemahan maknanya bahasa, sebab mereka tadi itu kita kata ke orang Parsi, ke orang Arab ke, kan, dia bercakap bahasa apa? Dia bercakap dalam bahasa mereka, kan. Jadi ada translator yang terjemah ke dalam bahasa Melayu, kan. Baik, usaha penterjemahan dan juga mula menulis, usaha penulisan ke dalam bahasa Melayu, khususnya daripada sumber-sumber Islam. Okay, selain itu hikayat tadi menjadi sumber untuk berhibur, sesuai dengan zaman lah, kan. Sesuai dengan zaman, cerita orang panggil apa, penglipur lara, kan. Cerita mungkin selepas itu adanya cerita wayang kulit, kan, yang kita pun tahu menjadi antara tempat hiburan masyarakat setempat, kan. Biasalah. Baik. Dan seorang orientalis Belanda ini saya kira juga antara the top figura lah, Snot Christian Hangronje, pentadbir dan orientalis Belanda, menyatakan bahawa amalan membaca hikayat ini menjadi hiburan dalam kalangan orang Aceh, di mana mereka sanggup korban masa rehat mereka untuk dengar hikayat. Saya pergi ke Aceh tahun 2006, kan, adalah gambar Snot Christian Hangronje di Museum Aceh ni. Sebab dia ketika itu pernah menjadi macam apa panggil pentadbir lah, kan, VOC ni, Kerajaan Hindia Timur Belanda.
Baik, justru kesusastraan hikayat dan cerita-cerita berunsur keislaman menjadi kegemaran penulis-penulis Melayu selepas kedatangan Islam. Faktor kedua, mubaligh, guna manuskrip untuk menyampaikan dakwah. Okay. Jadi mereka masukkan juga ini yang soal tokoh tambah ni. Mereka masukkan juga tokoh tambah mereka. Okay. Rekaan dan fantasi mereka oleh yang demikian berlakulah ataupun wujudlah tokoh tambah dalam suatu penceritaan, kan, kisah hidup riwayat Nabi ataupun siapa-siapa lah. Dalam konteks kita Nabi lah, kan. Baik, selain menyampaikan dakwah melalui cerita-cerita bercorak keagamaan, mereka juga menjadi penutur kepada cerita-cerita tersebut. Antara yang memainkan peranan ialah Tamim Ad-Dari. Ini kita maklum juga tuan-tuan yang ada apa nama slideshow tadi, kan, selain daripada Nabi, para sahabat Nabi yang tertentulah juga menjadi sumber saduran. Ada hikayat Tamim Ad-Dari yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1989. Kan? Baik, sahabat Nabi yang menjadi pencerita. Ni. Dan dia ni orang Yaman tak? Baik, berunsur Islam yang awal dan beliau menuturkan sebuah cerita bercorak keislaman yang pernah dia dengar daripada Nabi. Contohnya cerita raksasa yang dipanggil sebagai Jasasah ataupun cerita Dajjal. Ini tuan-tuan pun bila kita dengar orang bercerita tentang Dajjal, nama Tamim Ad-Dari cukup popular. Jadi cerita-cerita sebegini ni ada tokoh tambah dalam kalangan para pencerita ataupun juga kusos ataupun lipulara lah, kan. Kemudian yang ketiga, berkembang menjadi cerita legenda. Okay, cerita legenda pun sama juga ada tokoh tambah. Okay, kita ringkaskan dan nota ini tuan-tuan boleh baca lah. Baik, dalam menyampaikan dakwah mereka juga menyesuaikan hikayat tadi dengan persekitaran supaya dapat diterima. Dia tengok orang Melayu suka apa. Sebab orang Melayu ni masih lagi sampai lah ni pun suka kepada unsur mitos. Kan? Contohnya bila berlaku kematian, bila berlaku pengebumian, hujan renyai-renyai. Walhal kita dah maklum dah bahawa kan bila anak Nabi SAW meninggal, kan kebetulan gerhana dah. Jadi Nabi kata berlakunya gerhana matahari ini tak ada kaitan dengan kelahiran dan kematian seseorang. Kita pun kena fahamlah. Kan? Hujan renyai-renyai mengeringi jenazah, seolah-olah awan pun menangis, langit pun menangis. Tak? Ini kan? Tak ada. Tidak ada seolah-olah apa benda. Tak boleh nak dikatakan begitu. Kita tidak tahu. Betul ke tidak? Habis tempat lain, mungkin tempat tu saja. Bersedih. Kan? Yang pentinglah kita doakan si mati tadi itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah dia orang kita. Kan? Suka sangat kepada cerita-cerita pelik, ajaib, kan, yang menghiburkan. Ni. Jadi oleh itu para pendakwah yang sampaikan cerita-cerita ni yang dia kena selit, kan, untuk nak menarik perhatian. Situ saja. Kalau kita cerita yang ikut skema betul ni payah. Kerana sentimen ataupun juga orang kita ni suka kepada cerita-cerita yang sebegitu. Ataupun contohlah kata dah, okey, kita buat contoh. Oleh kerana audiens saya ni suka cerita artis, maka saya pun kena cari juga siapalah artis perempuan yang gedik ni untuk saya jadikan sebagai contoh, nak sebagai selingan. Contohlah, begitu dah, untuk nak menarik perhatian minat orang dengar kuliah kita. Contoh gitulah. Jadi itulah dia sebab apa yang disebutkan tadi. Selain itu tuan-tuan, dalam hikayat berunsurkan Islam ada juga kisah pahlawan. Kisah pahlawan ni pun samalah, kisah tokoh tambah, kan. Ceritanya ada. Yang tadilah hikayat itu, hikayat ini tu ada, tapi masalahnya ialah berlaku tokoh tambah. Yang ketiga ialah penyebarannya masuk Israelia ini masalah perjalanan. Sebab dulu tidak ada mesin fotostat. Mesin fotostat ni barulah, kan, bila mungkin dalam 50 tahun terakhir lah kot, kan, tahun 80-an. Kan, pun tak banyak, jenuh nak cari kedai masa itulah. Jadi masalah penyalinan manuskrip tadi, okey, saya ada manuskrip, contohlah kata di manuskrip, okey, Tok Guru ni kononnya, okey,
Jadi tuan-tuan ambil manuskrip yang saya tulis. Jadi dulu mana ada mesin fotostat, jadi tuan-tuan pun ada penulis dia. Kan? Baik. Yang berlakunya isu ialah untuk tujuan perdagangan. Maknanya orang Eropah pada masa tu offer duit untuk dapatkan manuskrip tadi. Maka ada satu kelompok yang cari makan, mendapat upah secara besar-besaran. Sebagai bukti dalam hikayat Abdullah Munshi. Hikayat Abdullah ni oleh Abdullah Munshi. Kan, cerita bagaimana ayah dia pernah diberi duit dan surat kuasa oleh pegawai Belanda di Betawi untuk mengumpulkan skrip Melayu. Malah Abdullah Munshi ini sendiri pun menjadi kontroversi. Kan, dia menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Nak kata itu jasa dia ke, itu sumbangan ke, dan dia bekerja atas dasar apa. Kan? Jadi semoga Allah mengampunkan dosa dia. Tapi nak cerita begitulah. Dialah yang menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Apa tujuan? Wallahualam. Kan? Ini dari sudut fakta lah. Okey, justru antaranya berlaku masalah dalam proses penyalinan manuskrip tadi yang disalin secara gopoh-gapah tanpa difahami isi dia, kan? Ditulis pula dengan tulisan tangan. Ialah kalau nak cepat tak, kan? Janji dah ambil kontrak ni. Ambil kontrak nak siapkan, jadi begitulah. Mungkin tulisan Jawi yang tertinggal titiknya, kan? Kadang-kadang titik ataupun sing tu tak cukup giginya menyebabkan orang yang lain baca ni tak faham. Begitulah sebagai contoh. Masalah kedua ialah penyalin hanya salin dan terjemah kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu tanpa buat kritikan atau ulasan pada riwayat yang ada unsur Israeliat. Dia hanya sekadar salin saja. Kan? Dan contohnya ada pelbagai riwayat Israeliat dalam kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Ini insya-Allah kita bincang pada kuliah yang berikutnya lah. Ada saya buat nota kaki di sini karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Sinkeli yang dianggap sebagai kitab tafsir terawal di alam Melayu. Kan? Jadi ini dia, ada Israeliat. Kan? Tambahan pula kitab tafsir ini ditulis dalam bahasa Melayu, mana sumber tadi itu agak terhad. Dan bagi orang Melayu ni, dia terima. Kebanyakan mereka anggap setiap sesuatu yang ada dalam kitab agama tadi betul. Dan mestilah diterima. Walaupun riwayat tadi adalah riwayat Israeliat. Ini antara sampai hari ini pun masih lagi ada dalam kalangan masyarakat kita ni, kan? Ada dalam kitab Arab, okey, dia pun okeylah, takkan tak betul, kan? Jadi itulah antara masalah dan problem. Okey, masalah ketiga, apa benda pula ni? Okey, masalah sikap pengarang dan penterjemah yang tokok tambah. Ada nampak skrin kecil besar ke ni, tuan-tuan? 6. Ya, Ustaz. Apa benda jadi mouse ni? Kita stop sekejap. Tidak. Baik, yang ketiganya ialah sikap pengarang yang terjemah menokok tambah ataupun mengurangkan mana-mana fakta ikut selera dia. Ini ada juga. Kan? Yang terjemah tapi dia terjemah cara dia tidak mengikut kaedah penterjemahan yang betul, dan apatah lagi dia memahami yang diterjemahkan. Sebagai contoh ginilah, kita letak ambil yang moden lah, kan. Saya nak menterjemahkan kitab fiqh. Jadi bila nak menterjemahkan kitab fiqh ataupun kitab undang-undang, saya mesti arif terma undang-undang. Betul tak? Kalau tidak, kita akan menterjemah begitu sahaja tanpa kita memahami. Dan mulalah kita ni merapu mengarut, kita bagi terjemahan ke, bagi ulasan ke mengikut kefahaman kita, walhal kefahaman tadi itu adalah yang tidak tepat atau tidak betul. Dan apatah lagi juga,
Tak apa, kita cuba satu lagi. Ada gangguan sikit ni. Sekejap, kita beri kejap. Sabar sekejap. Ada masalah teknikal. Macam mana nak buat ni? Okey. Yang ketiga tadi tu, jadi justru didapati ulasan mereka ada yang menyimpan daripada maksud yang sebenar. Sebab apa? Sebab kegagalan untuk memahami kehendak dan dia buat cara dia. Okay, yang keempat ialah manuskrip yang disalin kebanyakannya dia ada banyak usi. Untuk makluman tuan-tuan lah kan, kalau orang yang biasa bergelumang dengan manuskrip ini, tak kira sama ada manuskrip Arab ke, kitab-kitab Arab sendiri pun dia ada banyak usi. Apatah lagi benar begitu juga dengan manuskrip Jawi kita ni kan, manuskrip di tanah Melayu pun, di alam Melayu pun ada banyak usi kerana satu karya asli, misalnya okey daripada saya lah kononnya kan, okey daripada saya, okey dalam kelas kita ni ada berapa orang? Ada 10 orang contohlah dah. Maka 10 ni nak salin secara one by one. Kan? Kerana zaman tersebut. Kan zaman yang hanya ada, bukannya boleh tunjuk pada whiteboard ke blackboard ke, okey pakai salin belaka. Tak, itu zaman ini zaman hari ni, zaman dulu. Kan? Okey, lepas orang pertama, orang kedua dia akan salin tak? Dia akan salin. Kan? Jadi begitulah. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga cukup 10. Okey, cuba bandingkan tulisan tuan-tuan. Manuskrip tuan-tuan tadi itu cuba bandingkan. Kita tengok tally. Sama ke tidak? Kuk lah dah lari dah. Kan, kuk dah lari dah dia punya salinan tadi tu. Tetapi walaupun daripada saya contohlah kan, saya bagi yang mudah. Tapi apabila cerita tadi tersebar sama ada melalui lisan atau disalin ataupun diperbaiki, maka jalan ceritanya sudah dah lari, dah berubah dah. Sampailah kepada generasi yang berikut, dia tengok okey banyak usi. Contohlah okey sejarah Melayu. Sejarah Melayu ni ada berapa? 16 usi. 16 ursi. Kan? Dia adalah usi yang top kan, oleh Shelley dan sebagainya adalah kan. Tapi itulah dia. Kerana penyalin yang berbeza. Sebagai contoh, kitab 1000 Masalah. Dia ada banyak versi,
terdapat versi terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Latin pada tahun 1143 lagi. Kemudian berapa tahun kemudian? 400 tahun kemudian. Kan 1543, kemudian 100 tahun kemudian diterjemah lagi ke dalam bahasa lain seperti bahasa Turki, bahasa Hindi, kan, Jawa. Maka hasil karya yang tadi itu dia dah lari dah. Kan, ternyata dalam proses penterjemahan tadi dia ada beberapa perubahan. Macam ginilah kalau kitab Jawi sendiri. Kan, kitab Jawi ataupun kitab Arab lah mudah dah. Kitab Arab ini sampai ke Barat terjemah dalam Latin. Kemudian kita pula, contohlah saya pula ambil kitab tadi daripada versi Inggeris untuk terjemah ke dalam bahasa Arab pula. Jadi tak sama. Kan? Mungkin pemahaman bahasa saya terhadap bahasa Inggeris tadi itu walaupun baik ke apa, tapi tidak sama sebagaimana yang asal. Lalu kita pun buat perbandingan dengan naskah asal. Macam tu. Sebagai contoh, Tiap Arab kata pendahuluannya sangat sederhana dan disebutkan 4 orang Yahudi yang bertanyakan Nabi SAW berserta 1000 soalan. Ini contohlah. Sampai di Madinah, Jibril datang jumpa Nabi, cerita benda tu. Ekoran daripada itu, Nabi suruh Sayyidina Ali bin Abu Talib jumpa orang Yahudi tadi tu. Ni 4 orang ni. Ini dalam tag ni. Kan? Nabi suruh Yahudi tadi tu, kan? Okay, suruh Ali pergi jumpa dengan 4 orang Yahudi ni. Baik, okay, Nabi suruh menemui mereka dan menyampaikan salam daripada Nabi. Kemudian Ali pun sebutlah nama orang Yahudi tadi dan memberitahu kedatangannya atas perintah Nabi SAW. Baik, dalam versi Latin ceritanya 4 orang Yahudi jumpa Nabi. Kan, dalam versi ini dia katakan bahawa Nabi Muhammad nak buat hubungan lah kan dengan orang Yahudi ni, hantar surat. Dan surat ini pula sampai kepada Nabi oleh Jibril. Kan? Nampak lari cerita tak? Justru wujud perbezaan antara versi di mana Ali yang terdapat dalam versi bahasa Arab yang dah hilang dah dalam versi Latin tadi tu. Versi yang ni kan dah hilang dah nama Sayyidina Ali yang mana Nabi suruh dia pergi jumpa dengan orang Yahudi tadi. Ini sekadar contoh. Kan? Kalau dari sudut andaian mungkin penulis ni pro ke anti kepada Ali, lalu dia drop nama Ali. Kan? Maknanya poin di sini ialah wujudnya pelbagai versi kan daripada satu judul. Maka tidak hairanlah jika wujudnya unsur Israeliat atau perubahan dalam versi yang lain. Baik. Kita pergi kepada poin kita pada malam ini, bentuk Israeliat dalam manuskrip Melayu. Okey. Fokus kepada dua, yang pertama hadis, yang kedua tafsir. Malam ni dan untuk slide ini yang ini kita nak bincang hadis saja. Untuk tafsir insya-Allah pada siri yang berikutnya lah. Baik, manuskrip hadis Melayu merupakan sastra. Sastra ini merujuk kepada penulisan. Penulisan bercorak keagamaan yang ada riwayat hadis yang berkait dengan akidah, sejarah, kisah, galakan dan ancaman, targhib wa tarhib dan lain-lain lah. Contohnya Ad-Durrus Tsamin fi Aqaid al-Mu'minin yang menceritakan tentang ilmu usuluddin dan juga akidah. Ini dalam manuskrip lah. Dan biasanya ada dalam kitab-kitab Jawi yang diguna pakai ataupun diajarkan oleh sebahagian asatizah kita ini, kan. Baik, kebanyakan manuskrip ini ditulis oleh pengarang yang mempunyai latar belakang agama. Seperti Nuruddin Ar-Raniri. Kan, ini nama-nama yang top lah ni dalam dunia keilmuan di Nusantara kita. Nuruddin Ar-Raniri, kemudian Zain Abidin. Ini Zainal lah. Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, kemudian Syekh Daud Abdullah Al-Fatani dan ramai lagi lah. Baik, manakala riwayat hadis yang dibawa oleh pengarang, pertama kebanyakannya tidak ada sanad yang lengkap. Kan?
Dan banyak merujuk kepada kitab bahasa Arab, sama ada kitab tadi itu terjemahan. Kitab terjemahan, dia tulis ni Jawi ni, bahasa Melayu tulisan Jawi. Jadi dia menulis ni kalau karya asli ataupun juga ada yang saduran, kan? Jadi mempunyai sanad tidak mempunyai sanad yang lengkap, dan juga bentuk terjemahan atau syarahan atau suntingan, merujuk kepada kitab yang asal tadilah. Mungkin dari sudut pengaruhnya ada yang belajar daripada di Mekah pada masa itu, kan? Baik, ada juga karya yang hanya membawakan riwayat dengan menyatakan seorang perawi sahaja, dan terhenti pada sahabat, atau terhenti pada tabi'in, atau terhenti pada tabi'in. Kan? Ini disebabkan tujuan karya, sebab poin dia bukan nak cerita tentang perawi tadi tu. Dia nak sampaikan fakta. Kan? Dia nak sampaikan fakta, bukan menyatakan panjang lebar dari sudut kaedah ilmu hadis. Ini juga berlaku, tuan-tuan, dalam konteks kitab-kitab yang kemudian seperti kitab fiqh. Kan? Dalam kitab hadis sahaja yang masih mengekalkan sanad. Kan? Masih mengekalkan sanad dalam kitab fiqh yang selain daripada kitab hadis dan juga tafsir ni dah tak ada dah sanad. Sebab apa? Tujuannya kan ialah untuk nak menyatakan fakta tadi. Begitu juga dengan kalau kitab yang dipanggil sebagai masuk marajih. Contohnya kitab Bulughul Maram, kan? Kitab Hadis Ahkam. Ataupun tuan-tuan tengok Raudhah 3, kitab yang An-Nawawi ni Al-Azkar dengan Riyadhus Shalihin, kan? Imam Nawawi pun sebutkan bahawa dia dah potong dia hanya memuatkan nama perawi sahaja, yakni sahabat yang melaporkan hadis tadi. Tujuannya ialah samalah, kan? Tujuannya ialah nak bagi fakta, kan? Dia skip rangkaian perawi. Ini sekadar contohlah. Jadi begitu juga dengan kitab-kitab Jawi kita ni ataupun manuskrip Jawi ni. Justru dalam hadis yang ada dalam manuskrip ini tidak dapat lari daripada riwayat Israiliyat. Atas dasar itulah, sebagai contoh kita bincang kan beberapa contoh manuskrip hadis Melayu yang ada unsur Israiliyat. Okey, sampel pertama. Pukul 9.57 malam. Okey, manuskrip pertama ialah berjudul Bad'u Khalqis Samawati wal Ard. Permulaan kejadian langit dan bumi. Karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ada dia punya nota kaki dia, nama lengkapnya sekian. Okey. Dalam manuskrip ini ataupun dalam kitab Jawi ini, kan, menceritakan tentang 7 petala langit, 7 petala bumi. Okey, ada fakta yang betul, ada yang tak betul. Kan, sab'un samawat, okey, betul lah 7 petala langit. Kan? 7 petala bumi, mana sumbernya? Dan juga perkara yang berkaitan dengannya seperti Lauh Mahfuz, Arash, Sidratul Muntaha, kejadian gempur, awan dan sebagainya. Dan dalam kitab ini juga dia cerita kejadian Nabi Muhammad, kejadian malaikat dan lain-lain. Dalam manuskrip ini, pengarang juga banyak mengambil riwayat Israiliyat dari tokoh yang masyhur meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat. Kita dah bincang peringkat awal dalam peringkat pengenalan tokoh-tokoh, kan, kalau dalam kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas, kan, Abu Hurairah, kan. Dalam kalangan tabi'in, siapa tuan-tuan? Tadilah nama Tamim Ad-Dari, kan? Dan sebagainya lah. Di antaranya seperti Wahab bin Munabbih, Ka'ab Al-Ahbar, ini adalah tabi'in. Kemudian Ibn Abbas, kita maklum, Mujahid seorang tabi'in, walaupun dia sebagai ulama besar dan ada kitab tafsir dan lain sebagainya lah. Selain itu, kebanyakan persoalan yang disentuh Israiliyat biasanya berkait dengan asal usul kejadian alam semesta. Ini juga kita dah sebut dah, bermakna apabila
bincang bab kejadian alam ni, mesti datang daripada sumber yang sahih. Kan? Dari sudut Islam lah. Itu sebab dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Dalam konteks kajian sains itu, mereka buat kajian berdasarkan kepada sangkaan je umur bumi berapa, kan, jarak antara bumi dengan bulan berapa, kan, berapa berat ke, berapa diameter, ada yang boleh diterima, tidak boleh diterima, tak, itu terpulang kepada masing-masing. Baik asal usul kejadian langit, bumi dan sebagainya lah, kan. Ini teori Big Bang, kan, ayunan dan lain-lain. Baik, balik pada manuskrip yang kita bincangkan ini sebagai contoh, ada menyebut tentang kejadian matahari, bulan, bintang. Menurut Wahab bin Munabbih, bahawa dijadikan Allah itu daripada arash. Ni matahari, bulan, bintang ni, kan, suku daripada 70,000 suku cahaya arash. Kita tanya baliklah, kalau sebab tuan-tuan dah ada asas, saya kira kalau yang follow kelas ini, bila melibatkan perkara apa dia, ghaibiyat, mesti datang dari sumber yang sahih. Kan, orang bercerita tentang apa arash, cerita tentang Lauh Mahfuz, kan, mana sumbernya? Kan, mesti datang daripada sumber yang sahih, kejadian alam semesta. Bila sebut kejadian alam semesta, boleh fahamlah, bukit, bukau, gunung, ganang, sungai dan sebagainya tidak disebutkan dalam hadis, dalam Quran tentang spesifik bagaimana sungai tadi dijadikan, kan, daripada air ke madu ke apa benda, kan, tidak secara detail. Yang penting ialah ibrah dari sebalik kejadian dan ciptaan makhluk-makhluk Tuhan tadi. Baik. Nah, dalam satu riwayat dia kata matahari daripada jenis manikam dan bulan itu daripada cahaya arash. Kan? Bagi kita yang dah faham, mana sumbernya? Kan? Kena tanya mana sumbernya. Sumber hanya sekadar riwayat daripada tokoh yang dah dikenali. Kan? Wahab bin Munabbih. Kan? Wahab bin Munabbih ni kita melihat dari sudut sisi positif lah. Kan? Jangan pula kita cari cerca. Kan? Kita bersangka baik bahawa dia menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Taurat yang terdahulu. Kan, memang begitulah, ada disebutkan panjang lebar tentang kejadian alam. Baik, perincian berhubung penciptaan bulan dan bintang ini merupakan Israiliyat yang ditolak. Sebab apa? Sebab dia bercanggah. Dan sebenarnya riwayat yang mengatakan matahari daripada arash adalah riwayat daripada Ibn Abbas dan ada juga disebutkan dalam tafsir Ibn Abi Hatim. Kan? Tafsir Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Mardawah melalui jalan sanad yang dhaif. Ini tuan-tuan kena ingat, kan, hopefully boleh lekatlah tak. Bila mana bincang tentang perkara ghaib, penciptaan bulan, matahari, bintang, planet dan sebagainya, mesti datang dari sumber yang sahih. Kalau daripada yang dhaif ni kita abaikanlah. Dan apakah faedah di sebalik itu? Tak ada pun. Dan kita tidak mahu sakit kepala dengan mencari dan memikirkan benda-benda yang tidak sepatutnya kita cari dan kita fikir, tuan-tuan. Baik, bila cari-cari ada penyakit dia iaitu Nuh bin Abi Maryam yang terkenal sebagai pendusta dan pencipta hadis palsu. Bila kita dah tahu asas kaedah, ada orang yang dikenali sebagai pendusta hadis, maka kalau ada nama dia dalam senarai, automatically dia akan tertolak. Yang paling tidak pun jadi dhaif, kalau tidak jadi hadis palsu. Kan? Tambahan pula, kebanyakan kisah yang diriwayatkan tentang alam semesta adalah bercanggah dengan ketentuan agama dan fakta sains lah. Oleh itu, perkara yang dikemukakan di atas kena teliti dan kena ikut logik. Okey, pada halaman yang berikutnya tentang gempa bumi. Sumber, Ka'ab al-Akhbar, dia kata tidak ada jua bumi itu bergempa melainkan salah satu daripada 3 perkara. Pertama, ada kalanya sebab tilik Allah Subhanahu Wa Taala bumi itu. Kan? Maka jadilah gempa.
Macam masyarakat kita lah ada mitos bahawa bumi ini berada atas tanduk kerbau. Kan? Kerbau bergerak sikit, okey bergempur. Kedua, ada kalanya sebab orang yang mendiami bumi itu buat derhaka. Maka gempurnya sebab Allah murka. Yang ketiga, ialah ada kalanya sebab ikan nun yang menanggung bumi itu bergerak. Maka berlaku gempa bumi dengan gerakan ikan tadi. Yang ni tuan-tuan boleh percaya ke tidak? Tapi kadang-kadang inilah yang berlaku di dalam pengkisahan tentang kejadian gempa bumi. Mana sumber? Ada dalam kitab tafsir kan, yang kita dah bincang dulu, dan juga ia menjadi saduran dan dimuatkan di dalam sebahagian daripada kitab Jawi di Nusantara kita. Kan orang pun duk baca kan. Ada kitab tafsir begini-begini, ambil daripada tafsir sekian-sekian kan. Walhal benda tadi itu, fakta tadi itu adalah fakta yang tidak tally sama sekali dengan nas dan juga dengan kajian sains. Jadi bila diteliti tidak ada hadis. Sebab kita bincang dia sudah hadis pada malam ini. Tidak ada hadis yang meriwayatkan mengenai kejadian gempa bumi. Riwayat mengenai ikan nun menanggung bumi memang ada unsur Israeliat kerana diambil daripada Ka'ab al-Ahbar. Saya sebutkan sebelum ini. Jadi tidak semua cerita kisah yang kita ambil daripada bekas pendeta Yahudi ini, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabih dan lain-lain ini, kita tolak secara pukar. Tak, kan? Nak terima pun tidak. Kita kena tapis, kita kena pilih. Kan? Kita kena berlaku adil. Jadi hadis ini ada riwayat daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas, ada dalam tafsir At-Tabari, dan hadis dhaif. Kerana ada seorang perawinya, ini tuan-tuan perhati tengok ni, Syarik An-Nakhai. Walaupun perawi ini, Syarik An-Nakhai ini, nama penuh dia ialah Syarik bin Abdullah bin Abi Syak An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, tabi'in dan qadi di Wasik dan di Kufah. Kan? Baik. Maknanya orang yang berpengaruh. Timbul persoalan, takkanlah riwayat dia tak boleh terima tak? Kan? Tidak. Walaupun dia ni seorang ulama, sebagaimana yang saya dah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, ulama hadis tidak menerima riwayat daripada Muqatil bin Sulaiman. Walhal Muqatil ini ada kitab tafsir dia. Dia ke ulama juga. Macam mana? Ini pun samalah ni qadi ni. Kan? Jadi sebab apa? Sebab dia ada penyakitnya, iaitu perawi yang kasir al-khata', iaitu banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Kesalahan bukan kesalahan dari sudut melanggar undang-undang manusia Tuhan, taklah kan? Itu personal kan? Tapi kesalahan di dalam meriwayatkan hadis mungkin dari sudut bercampur lah, bercampur ke, lupa ke, tak tally ke nas-nas hadis yang disampaikan oleh beliau, sehingga disimpulkan oleh para ulama hadis bahawa simpulan ini, contohnya nama yang kita bincangkan ini, ialah tersenarai dalam kalangan mereka yang kasir al-khata', kan, banyak berlaku kesalahan. Kan? Jadi bila ada nama dia, automatically dia akan jadi dhaif. Dan juga tambahan pula, riwayat yang kata ikan nun itu tangga bumi memang tidak dapat diterima. Jadi jelaslah bahawa riwayat yang dikemukakan oleh Ka'ab al-Ahbar ini adalah Israeliat, kerana dia tidak disebutkan secara detail oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kalau disebutkan detail pun dia tidak ada faedah pun. Kan? Itu sekadar contohlah. Baik, kemudian pada halaman yang seterusnya, Luh Mahfuz. Luh Mahfuz ni dia kata Tuhan buat daripada permata putih. Kan? Dua tepinya daripada yakut yang merah dan kepalanya daripada manikam yang merah. Kan? Benda-benda sebegini, mana sumbernya? Kan? Jadi bila tidak ada sumber yang sahih, kan, dan maka dia akan jadi hadis palsu. Macam semalam lah. Semalam lepas solat Isyak tu, saya buka lah
yang anak punya ni dia ada program sekolah dia kan, kena join program. Jadi dengarlah, mula-mula tu terkejut juga, masuk tu dah start dah 8.30 tu, apa penceramah tu cerita al-jannatu mustaqun, bahawa syurga itu merindukan kepada 4 jenis manusia. Pertama disebut talil Quran, orang yang baca Quran. Yang kedua, orang yang jaga lidah kan. Yang ketiga, orang yang bagi makan kepada orang yang lapar. Yang keempatnya ialah orang yang berpuasa pada Ramadan kan. Jadi yang tadi, jadi saya teringat hadis ni hadis palsu, kan. Hadis ni adalah hadis palsu. Walaupun konten tadi itu, 4 item tadi itu memang sabit dan sahih betul, tapi ceritanya ialah syurga merindui beberapa jenis golongan. Bila membincangkan perihal syurga, maka mesti datang daripada sumber yang sahih, kan. Jadi tak ada pun, saya pun carilah kan, dalam Dora dan beberapa NJ pencarilah yang bahasa Arab ni, tak ada pun disebutkan la yujad, tidak didapati di dalam kitab hadis yang muktabar lah kan. Tak ada pun. Maka kita consider bahawa hadis itu adalah hadis yang palsu, apatah lagi ada sokongan daripada beberapa profesor lah, seperti Profesor apa dia dah, Mustafa Ali Yaakob ke, daripada Indonesia lah. Itu memang profesor dalam bidang hadis. Ada buku-buku dia yang kita boleh baca. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, riwayat ini tak ada pun dalam Quran maupun dalam hadis. Kan? Ada satu Lauh Mahfuz dengan matan yang berbeza. Lain, tak sama. Dengan yang tak sama. Ini ada disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Baik, jelas bahawa Israiliyat yang dikemukakan oleh penulis tadi itu kan adalah riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan syariat, kerana riwayat tersebut tidak ada dalam Quran dan hadis Nabi, kan. Dan apatah lagi selalu disebutkan perkara gaib mesti datang daripada sumber yang sahih, kerana Allah sahaja yang mengetahuinya. Okey, yang kedua, manuskrip Kashful Ghaibiyah fi Ahwal Qiyamah oleh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, juga cerita tentang asal usul Ansari. Ini kejadian Ya'juj dan Ma'juj yang kita dah bincang hari itu, kan. Ya'juj dan Ma'juj ni siapa? Manusia tak? Dalam manuskrip ini dia kata, okey, lahir daripada pencampuran ulat daripada sebuah bukit dengan air mani cucu Nabi Nuh. Agak-agak tuan-tuan boleh terima tak? Kan? Baik, pendapat asal kejadian Ya'juj dan Ma'juj ini pendapat yang ganjil dan tidak ada pun disebutkan dalam Quran dan hadis. Daripada mana? Daripada campuran ulat daripada bukit ni kan dengan air mani Nabi, menyamai riwayat Ka'ab Al-Ahbab yang menyatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj dijadikan daripada air mani yang keluar daripada Nabi Adam AS. Kan? Lalu bercampur dengan tanah, di mana Nabi Adam masa tu dia tidur bermimpi sehingga keluar mani. Air mani tu kan bercampur dengan tanah, maka lahirlah Ya'juj dan Ma'juj. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Boleh terima ke? Kan? Kalau dari sudut logik akal, tak boleh terima lah. Kan? Baik, Ibn Katsir rahimahullah ada bagi ulasan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang mungkar, kan? Dan tidak ada asal usulnya kecuali dia datang daripada ahli kitab yang kita sebutkan tadi. Tambahan pula, pendapat ini bertentangan dengan kemaksuman Nabi, kerana Nabi, maknanya Nabi Adam tadi itu. Nabi Adam AS tidak pernah bermimpi sehingga keluar. Kan? Mana buktinya? Bila kata Nabi tak pernah bermimpi, kan? Kita kena bawa bukti mana hadis, mana nas Quran yang menunjukkan bahawa Nabi Adam ni bermimpi keluar mani. Kan? Kena ada hadis. Kan? Apatah lagi pendapat yang kata daripada air mani cucu Nabi Nuh. Dan pencampuran ulat daripada sebuah bukit tentulah termasuk dalam pendapat yang pelik dan luar biasa, dan
of course bertentangan dengan sunnatullah tentang fitrah kejadian Ya'juj dan Ma'juj. Ni benda-benda yang sebegini. Orang kita seronoklah. Dan nak pula yang pencerita pula tambah lagi. Tambah minyak lagi goreng bagi seronok, bagi sedap, ada penonton kan, cukup seronok. Okay, yang ketiga ialah manuskrip yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail bin Daud Al-Fatani. Dia ada beberapa lah, Kaukab Ad-Duri fi Nur Muhammadi dan juga Al-Basim fi Ashabil Kahfi wal Raqim. Yang pertama, Kaukab Duri ni dia kata Rasulullah beritahu umur dunia ni 70,000 tahun. Mana sumbernya? Dibayar ambil daripada Wahab bin Munabbih. Ini yang mana? Kan tidak ada pun hadis yang sabit. Sebenarnya usia dunia ni hanya Allah sahaja yang tahu. Kan? Hanya Allah sahaja yang tahu, sebagaimana juga kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepada Muhammad. Kan? Ni biasanya yang bertanya ni siapa tuan-tuan? Kan, yang bertanyanya ialah kebiasaannya orang Yahudi ataupun juga orang Mekah, untuk tujuan tak lain dan tidak bukan untuk memperlekehkan Nabi. Nabi tak boleh jawab. Kan? Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka tanya kepada kamu tentang beberapa perkara lah, tentang ahillah, tentang anak bulan, tentang mahid, kan, tentang benda hid dan pelbagai lagi. Ini cerita tentang sa'ah berlakunya kiamat. Bila berlakunya? Kul innama al-ilmuha inda rabbi. Maka jawablah kepada mereka, ilmunya ada pada Tuhan aku. Kan? Jadi manusia tidak tahu. Kalau orang mendakwa dia tahu kiamat, itu sudah something wrong. Kita boleh detect macam tu je secara mudah. Kan? Baik. Saya tidak baca terjemahanlah secara ni. Baik, yang kedua ialah Ad-Durrul Basim fi Ashabil Kahfi wal Raqim. Ini cerita juga Ashabul Kahfi juga syarat dengan Israelia, sebagaimana kisah Zulkarnain, kisah Ya'juj dan Ma'juj. Okay, pemuda yang ditidurkan Allah Ta'ala bersama dengan seekor anjing dalam gua, kan, yang kita tahu 300 campur 8. Ada unsur Israelia, kan, tempat yang dikatakan situ. Kan? Ada cerita situ setelah kedatangan Islam, kota ni dikenali sebagai Tarsus. So, apa faedahnya kita mengetahui tempat-tempat tadi? Tidak ada faedah pun. Yang penting ialah ibrah pengejaran daripada kisah pemuda yang nak jaga akidah dia itu, kan, dan Allah tidurkan selama tempoh masa yang tersebut. Kan? Yang tu je. Bukan kita duk cari tempat ni, sebab semuanya tadi adalah tidak dapat dipastikan kesahihan akan tempat-tempat yang dikatakan itu. Kan? Baik, ada juga keterangan secara detail tempat Ashabul Kahfi ini. Ada kata Jordan, ada kata di mana? Di Turki pun ada yang dakwa tak, kan? Ibn Katsir kata Allah tidak beritahu kita di mana tempat Ashabul Kahfi, di mana negeri itu, kat mana, kerana tidak ada faedah dalam kita mengatakannya dan tidak ada tujuan syar'i pun. Namun ada sebahagian ahli tafsir memberatkan diri dia cari tempat tadi. Kan, duk cari duk mana walha, tak perlu pun, kerana tidak meningkatkan iman kita. Baik, secara umumnya kebanyakan ahli tafsir ambil riwayat Israelia. Ambil riwayat Israelia biasanya inilah dalam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam As-Suyuti, tafsir As-Suyuti ataupun Durrul Mansur fi Tafsir bi Al-Ma'sur. Namun ada juga yang tegas. Yang tegas ini kita dah bincang dah berkenaan dengan tafsir-tafsir ini, kan. Ibnu Katsir dan juga ulama ataupun ulama moden lah, daripada Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari, kemudian Muhammad Rashid Ridha, Said Qutb, Jamaluddin Al-Qasimi, kan. Ini antara golongan Islah, kan, golongan reformis yang mereka ni memang mereka bersikap tegas terhadap unsur-unsur Israelia. Baik, kesimpulan. Dapat kita rumuskan bahawa kebanyakan riwayat Israelia adalah daripada perawi yang bersandarkan kepada Israelia, seperti nama-nama yang telah kita bincangkan sebelum inilah,
Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, kan? Muqatil bin Sulaiman dan sebagainya, maka apa sikap kita? Kena lebih berhati-hati di dalam mengambil riwayat sebegini, kan? Baca kita kena tengok sumber, dia bincang tentang apa. Kalau cerita bab alam semesta masuk dalam perkara gaib, kan, maka dia mesti dari sumber yang sahih. Untuk dengar saja boleh, untuk sampaikan kepada orang, no. Itulah sepatutnya sikap yang kita ambil. Tambahan pula, riwayat-riwayat tadi disandarkan kepada hadis dhaif. Riwayat mana? Balik semula kesimpulannya, kalau berkait dengan perkara gaib, maka kita PIV lah riwayat ini, kan? Jadi apa yang lebih penting, biasakan diri dengan mengambil sesuatu kisah daripada Al-Quran dengan sumber yang sahih dan yang diperakukan dalam disiplin ilmu Islam. Jadi saya kira sekadar inilah malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berhenti di sini dan insya-Allah pada kuliah yang berikutnya kita akan sambung bahagian kedua lah, tentang tafsir. Ada beberapa ni, and hopefully mungkin tuan-tuan pun boleh tarik lah dalam enjin pencari dalam Google ni, tafsir Mustafi, kan, dan banyak lagi, ataupun tafsir Israeliat untuk sebagai bacaan tambahan. Jadi saya kira sekadar itulah, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kerana masih lagi memberi sokongan yang padu kepada kami dan kepada Akademi Tadabbur Malaysia yang membawakan siaran secara langsung kepada audiens kita di seluruh ataupun di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Dan sebelum kita berhenti, siapa yang nak infak ni bolehlah menyalurkan infak ataupun sumbangan anda itu kepada akaun bank Islam yang tertera lah, Akademi Tadabbur Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As.